Tapi tiba-tiba syarikat emas yang kita nak beli tu tak ada stok. Saya pernah ada pengalaman macam ni dan sangat mengecewakan. Assalamualaikum. Saya Nadia Hazaman atau lebih dikenali sebagai Kak Nat, Pre-Master Dealer Public Gold. Jadi hari ini saya nak kongsikan apakah 8 kriteria yang anda perlu tahu sebelum mula menyimpan emas, panai dan pelaburan. Okay, so let's go. Okay, so yang pertama, bila kita mula nak menyimpan emas, kita perlu tahu berapakah harga emas per gram. Daripada 8 kriteria inilah yang paling ramai tengok dan jadikan sebagai kriteria utama. Jadi anda perlu tahu dulu macam mana nak tahu harga emas per gram. So, Kak nak tunjukkan satu contoh. So, untuk tahu harga emas per gram ni, untuk gold bar, very direct, dia ada tertulis 1 gram. Okay, so 1 gram, RM320 untuk public gold. Dan kalau pergi ke kedai emas, kalau pergi tanya untuk 1 gram macam ni, gold bar, dia ada banyak macam design dan brand. Biasanya kat kedai emas harga RM350 ke atas. Jadi, apa yang anda boleh buat kalau anda beli barang kemas? Contoh yang seberat 21 gram di kedai emas. Jadi nak tahu berapa harga emas tu per gram. Apa yang anda perlu buat, katakan anda beli 21 gram harga 5880. Jadi anda bahagikan 5880 bahagikan dengan 21 gram, anda akan dapat harga per gram emas tu RM280. Tapi untuk barang kemas dia ada kos upah yang perlu dikira jugalah. Tapi untuk dapat total harga per gram yang anda beli emas tu, anda perlu bahagikan harga emas yang anda bayar dengan berat emas. Okay, so clear? Bila nak beli emas, pastikan harga emas per gram tu paling murah dan berbaloi. Di public gold, harga emas berubah setiap 20 minit mengikut harga emas dunia. Okay, so untuk kriteria yang kedua, apa yang anda perlu ambil tahu sebelum mula menyimpan emas adalah susut nilai ataupun spread margin. Di public gold, susut nilai ataupun spread margin emas yang kita beli, terutama emas fizikal 999, di antara 6 ke 9% sahaja mengikut berat emas. Senang faham macam ni. Spread margin ni adalah harga emas yang kita beli dengan harga emas yang kita jual bila kita perlukan duit. Selisih harga antara jual dengan beli itu, itulah namanya spread margin. Berbanding kalau anda ke kedai emas, anda beli barang kemas, susut nilainya sehingga 20 ke 30%. Nak senang faham macam ni, kalau anda biasa pergi ke kedai emas, anda akan nampak kan harga dekat dinding ataupun cermin kedai tu macam mana. Anda ambil harga emas anda tu, anda tolakkan dengan contoh 20% daripada harga emas, itulah yang anda dapat bila anda nak jual balik. Itulah. Jadi kalau anda beli barang kemas ataupun barang emas perhiasan untuk berhias, untuk cantik-cantik dan raya ke apa ke, tak ada masalah. Teruskan. Tapi kalau anda beli emas tu untuk nak simpan untuk anak cucu cicit, untuk aset, tak sesuai barang kemas. Sebab susut nilai dia tinggi, spread margin dia tinggi. Spread margin ni lagi rendah, kita dapat lagi untung. Senang faham Maksudnya kalau kita nak jual balik emas tu, kita perlu tolak spread margin tu untuk dapatkan keuntungan kita. Ramai orang terlepas pandang bab ni dan ramai kerugian bila tak tahu ilmu. Jadi kriteria yang ketiga adalah stok tiada had. Malangnya kan, kalau harga emas tengah turun, ibaratnya kita tengah dapat diskaun besar-besaran untuk beli aset yang mahal, tapi tiba-tiba syarikat emas yang kita nak beli tu tak ada stok. Saya pernah ada pengalaman macam ni dan sangat mengecewakan. Yang menariknya di public gold ni, harga emas naik ke turun ke, emas sentiasa ada stok. Setakat ni, saya tak pernah lagi tengok di public gold kehabisan stok. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita kena ada stok yang tiada had? Kerana bila time harga tengah turun, time tu lah kita nak grab ataupun kita nak borong emas besar-besaran mengikut kemampuan kita kan. Bila harga emas turun, kita dapat beli gram emas yang lebih daripada biasa. Jadi kalau syarikat emas yang kita beli emas tu tak ada stok, macam mana kita nak tambah aset kita kan? So di public gold ni anda boleh beli emas mengikut kemampuan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Menarik kan? Di public gold juga dia restock emas di setiap cawangan, 18 cawangan public gold di seluruh Malaysia setiap minggu. Jadi memang tak ada isu lah masalah stok tak ada ke habis. Bukan kriteria yang keempat. Okay, so kriteria yang keempat adalah emas tu mudah diterima di arah NU untuk pajakan. Bila kita simpan emas ni, kita tahu emas ni mudah dicairkan. Maksud mudah dicairkan, kita mudah nak tukarkan 1 gram ni, contohnya harga hari ni RM320. Kita boleh tukarkan emas ni kepada duit RM300 lebih.
Tapi bila kita pajak emas, kita takkan, contoh kita beli RM320, kita takkan dapat RM320 kalau kita jual dalam masa terdekat. Contoh kita jual dalam masa setahun, emas ni mungkin bila pajak dapat RM300 sahaja. Sebab bila kita pajak bergantung kepada tempat yang kita pajak tu, kita akan dapat lebih kurang 70 ke 80% saja daripada nilai emas semasa. Jadi, bila kita nak menyimpan emas, kita kena ambil tahu brand emas ataupun jenama emas yang kita beli tu adakah mudah nak dibawa ke arah nu untuk pajakan. Sebab ada sesetengah brand ataupun jenama emas yang tak diterima untuk pajakan. Ada isu-isu tertentu lah. Jadi bila nak beli emas, pastikan brand emas tu mudah nak dipajak. Di Public Gold jangan risau bab pajakan sebab sangat-sangat mudah dan Public Gold sendiri bawa ke cawangan untuk pajak dengan mudah dan duit dapat dalam 24 jam. Dan pastikan emas yang anda beli, anda dapat sekali surat beranak dia ataupun sijil keterangan emas SIA certificate untuk memudahkan anda buat pajakan ataupun jual beli emas tersebut. Yang kelima, pastikan bila anda nak simpan emas, anda cari syarikat emas yang mempunyai banyak cawangan dan senang nak jual balik emas yang dijual. Di Public Gold, emas yang dijual sangat mudah nak dijual balik ataupun nak dicairkan menjadi duit balik kerana Public Gold mempunyai 18 cawangan seluruh Malaysia dan juga mempunyai menara sendiri, menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi bila ada banyak cawangan ni sangat memudahkan anda lah kalau anda perlukan duit segera, anda emergency jual emas anda untuk beli aset yang lebih besar. Anda boleh bawa saja emas-emas ni ke cawangan dan dapatkan duit dalam masa 24 jam ataupun dalam masa 3 hari waktu bekerja. Cuba bayangkan kalau anda beli emas-emas ni dengan hasil titik peluh anda dan tiba-tiba bila nak jual balik susah. Nak pajak susah. Apa fungsi anda beli emas kan? Pastikan bila nak beli emas, pastikan syarikat itu mempunyai banyak cawangan dan mudah nak beli balik emas yang dijual. Satu tips yang Kak Nia nak bagi. Bila anda nak jual emas, pastikan anda jual balik di syarikat emas yang anda beli supaya anda dapat keuntungan yang lebih tinggi. Berbanding kalau anda jual di tempat lain, selain tempat anda beli emas tu, dia punya spread margin akan lebih tinggi lah. Okay? Kalau anda jual balik di Public Gold, spread margin anda akan lebih rendah dan keuntungan akan lebih tinggi. Ingat, pilih jenama yang ada banyak cawangan di setiap negeri. Seperti Public Gold, setiap negeri di Malaysia ada cawangan kecuali Perlis saja. Jadi kriteria yang keenam, apa yang anda perlu tahu sebelum membeli emas adalah jaminan belian semula emas. Jadi bila kita beli emas ni, kita nak ada jaminan kalau kita perlukan duit, syarikat tu boleh berikan balik duit kita. Sebab anda perlu tahu, tak semua syarikat emas mampu untuk beli balik emas yang mereka jual. Contoh macam ni, apa yang Kak nak boleh ceritakan. Contoh Kak nak bagi. Katakan anda dah beli emas bergram-gram, berpuluh-puluh gram, beratus-ratus gram dan anda tiba-tiba perlukan duit. Anda pergi ke syarikat emas yang anda beli tu untuk nak jual balik. Tapi dia datang ke kita, maaf puan, kamu tak dapat beli emas yang puan nak jual ni sebab kamu tak ada duit cash yang cukup. Banyak kes syarikat emas macam ni. Jadi pastikan sebelum anda beli, pastikan tanya dealer dulu. Emas dekat syarikat ni mudah ke nak beli balik emas yang saya dah beli ni? Di Public Gold, tak ada isu pun tentang belian semula sebab memang jaminan di Public Gold anda beli 1 gram ke 5 gram ke 10 gram ke 10 gram ke 1 kilo ke 6 kilo ke 6 kilo ke Public Gold sedia membeli emas anda bila-bila masa sahaja. Kita bantuan dealer yang ada daftar untuk urusan jual beli balik emas tersebut. Okey, jadi kriteria yang ketujuh kita perlu ambil tahu adalah sama ada syarikat emas tu mempunyai panel patuh syariah. Untuk orang Islam, anda kena tahu kita terikat dengan hukum kerana emas ni dia barang ribawi. Jadi dia terikat dengan hukum. Jadi sebagai orang Islam, kita kena mencari ilmu, mencari sesuatu yang meyakinkan kita emas ni adalah patuh syariah. Jadi kita boleh menyimpan dengan tenang dan selamat apabila kita tahu kalau di Public Gold, dia mempunyai panel patuh syariah sendiri, merupakan syarikat pertama di dunia yang mendapat sijil patuh syariah untuk pembelian dan jualan balik emas simpanan dan pelaburan macam ni. Jadi di Public Gold, panel syariah diketuai oleh Dr. Muhammad Daud bin Bakar iaitu beliau juga merupakan panel syariah untuk Bank Negara Malaysia, SSM dan World Gold Council. Jadi tak diragui lah dia punya patuh syariah oleh Money Advisor yang diketuai oleh Datuk Muhammad Daud Bakar. Jadi kita sebagai orang Islam boleh menyimpan dengan tenang dan selamat sebab kita tahu transaksi item ribawi macam ni disahkan setiap transaksinya patuh syariah di Public Gold. Jadi yang ke-8 ataupun kriteria yang terakhir sebelum kita nak beli emas ni, kita kena tengok sama ada syarikat emas itu ada banyak pilihan emas ataupun denominasi berat emas. Kita tengok syarikat emas tu ada banyak pilihan emas dapat beli mengikut kemampuan ataupun bajet kita.
Tak semua orang mampu beli 100 gram, 500 gram, 250 gram, 1 kilo. Ada syarikat emas yang menawarkan ada 1 gram, 5 gram, 10 gram. Kita boleh membeli emas tu mengikut kemampuan kita. Di Public Gold, kita ada banyak sangat pilihan emas. Daripada suku dinar, ada 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 1 gram, 5 gram, 10 gram sehinggalah 1 kilogram emas. Jadi, boleh pilih yang anda nak mengikut kemampuan dan bajet anda. Jadi, itu saja 8 kriteria yang kita perlu ambil tahu sebelum membeli emas. Public Gold, 88 kriteria ni insya-Allah semua terpenuhi dan anda boleh membeli emas dengan selamat, dengan bijak dan dengan hati yang tenang. Jangan tengok semata-mata pada harga emas, tapi tengok pada 7 kriteria yang lain supaya dapat memaksimumkan keuntungan anda dalam pelamburan emas dan simpanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Jika nak mula simpan emas, tekan link di bio untuk Kak nak bantu sebaiknya.